Kali ni punya video is about journey dan banyak hari menjadi orang pesakit COVID-19. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi dalam tajuk video ni korang boleh nampak lah, ya, kali ni punya video is about journey dan pengalaman aku sebagai seorang pesakit COVID-19 lah. Jadi dalam video ni Ambil lagi prefer untuk guna aku lah, sebab macam rasa lebih dekat untuk share the story untuk korang semua. Okay, jadi baru tahu pagi tadi sebenarnya. Cerita dia bila bangun pagi tu rasa macam sakit tekak. And then dia bukan sakit tekak, dia rasa macam something yang unusual lah dekat tekak. Not the things yang biasa rasa lah kan. Macam rasa something yang ada something rasa macam tu, tak biasa, rasa tak normal lah. And then aku kalau biasa jenis bangun pagi aku akan terus minum air tau. Maksudnya macam first things yang masuk dekat tekak aku is minum air lah. Sebab orang katakan like it's good for first thing yang masuk kita tu air masak kan. Air tu air masak lah. Tapi pagi tadi aku bangun tu aku rasa lain tau. And aku rasa like macam something wrong lah. So aku tak minum air dulu, aku hold dulu. Lepas tu aku decide to take the test. Basically mula-mula ayah aku yang minta tolong untuk tengok dia ambil test kan, dia prosedur betul ke tak semua. And then masa aku buat tu aku pakai mask lah. Tapi yelah, benda kita dah satu rumah sama-sama semua kan. So like the contact tu confirm ada lah kan. And bila buat tu aku pakai mask semua. And then turn out the result come out positive, double line. And then macam aku cakap tadi, biasa aku minum air kan. Tapi pagi tadi aku tak minum lah, sebab aku prepare untuk buat benda ni. Orang kata the best sample to take test tu is bila kita bangun pagi. Sebab kita kan biasa makan semua guna mulut, minum air kan. So takut macam molekul-molekul yang tak dapatkan the best result sample of COVID-19 tu lah. And then after dah buat tu untuk ayah aku buat dah pula test. And then turn out the result dia macam sama-sama tau. So korang boleh tengok kat sini result tu. And tapi tengok balik research semua, turn out benda tu positif lah, memang positif. And aku terus tanya kawan-kawan aku yang ada experience berkaitan pernah positif COVID semua, apa yang kena buat. Sebab ni sebenarnya first time lah dalam family kita orang. Then diorang kata lah, first thing first, korang kena update aku lah. Aku kena update MySejahtera for those yang positif. Bila update tu dia akan tanya macam apa test yang korang guna, and then apa resultnya. So korang tinggal kat mana, postcode and so on, korang isi je for those yang positif lah. And then nanti dia akan keluar like level tu. And then nanti dia ada keluar kat things to do yang kau kena inform. Macam simptom yang kau ada. Yang ni diorang katakan isi everyday. So for day 1 is the first day lah yang akan aku isi, which is hari ni. Dan hari ni 12 hari bulan. Supposedly tempoh quarantine nanti 18 hari bulan lah, seminggu. Aku dah ambil vaksin double dose, booster pun dah ambil, alhamdulillah. So kita follow je lah. Dapat daripada mana tu, bila aku keluar tu aku jenis yang even keluar aku akan follow tau. Macam sanitize, pakai mask. Mask tu paling orang kata 24 jam pakai. Tak 24 jam, I mean like mask tu kalau contoh keluar tu mesti pakai lah kan. Tak pernah tinggal, tak pernah miss sekali pun. Sanitize tangan pun usual biasa mesti standby dalam bag. Tapi itulah mungkin benda nak jadi kan. Dan bagi aku punya reflect lah, benda ni kita boleh jadi bila masa je. Tapi bila kita dah kena tu, kita jangan put the blame lah. Jangan just kenapa lah, macam it's okay untuk kita reflect macam kat mana kesalahan kita. Tapi jangan sampai benda tu kita asyik fikir kan. Why not kita fokus on kita, benda dah jadi kan. And then kita fokus untuk kita treat benda tu. Macam sekarang contoh COVID-19 kan, aku dah kena. And selain tu sedih lah juga. Tapi if aku terlalu memikirkan kenapa kan, why not aku take the time aku fikir tu untuk aku mau fokus how aku nak pulihkan lah diri aku, macam tu. Dan aku akan share the journey insyaAllah, macam mana aku punya perjalanan. Hope you enjoy this video lah. Sekarang ni pun tengah quarantine aku dengan ayah aku lah. Yang lain pun saliva test negatif, alhamdulillah. Tapi tengok dulu lah macam mana update nanti. Okay, hopefully nothing serious lah. Sebab ni pun first time kan. Bila aku tanya kawan-kawan tu, diorang kata lah first kena update MySejahtera, update the symptoms. Kalau contoh ada comorbid macam kes-kes serius like ada sesak nafas ataupun semua tu, akan mungkin dapat call lah atau message from KKM for further investigation. Tapi kalau tak ada, so far sekarang dia akan quarantine kat rumah je lah. And then along the 7 day tu quarantine. Kalau boleh, kalau ada family member yang tak positif, elakkan guna the same toilet. Kalau nak keluar always sanitize. Tapi kalau boleh just duduk je lah kat dalam, sebab kita nak prevent benda ni kan. And then kalau ada benda-benda yang macam rasa sesak nafas, ketemu try call and then get the help from KKM and so on. And then dah settle nanti,
Katanya macam better kalau contoh tidur kat cadar guna tu basuh lah. And better basuh asing dengan orang yang if ada yang tak positif. And nanti katanya setakat aku dapat info lah, habis je 7 days tu kira settle lah. Tak perlu nak buat test sekali lagi ke tak perlu. So tu je lah update for now. Hope korang stay safe and jaga diri. Hai, Assalamualaikum. Jadi update untuk perjalanan COVID aku. Sekarang ni dah hari kedua kuarantin lah, 13 hari bulan. Pukul 10.30 pagi sekarang. So far sepanjang hari pertama semalam and compare tu hari kedua ni, perubahan dia aku mula rasa macam ada pening kepala sikit sometimes. Tapi lepas pening kepala tu, bila tidur bangun, Alhamdulillah dia getting better lah. Macam ada rasa nak demam sikit, tapi dia macam on off macam tu lah. So far tak ada sangat lah. Dan bagi aku, untuk someone yang kena COVID ni penting lah untuk kita hydrate kan. Air masak ni antara pack yang penting lah. Sediakan banyak-banyak. Tapi jangan sampai berlebihan pula minum. Dia pastikan cukup lah. Dia macam starter pack for us yang kena COVID ni untuk kekal hydrate. And for those yang kena COVID, dia kena update dekat MySejahtera every day things to do dia, untuk update dia punya simptom semua, supaya macam KKM boleh monitor macam nanti di ruangan macam ada batuk ke tak, sakit tekak ke tak, sesak nafas ke tak. And if the symptom is severe, akan dipanggil lah, ataupun mungkin Melami datang ke macam mana, not really sure. Tapi itu things yang kita kena isi lah. Kami sarankan for those yang kalau ada rezeki lebih boleh beli oximeter ni. Okay, dia mudah je. And then kalau buka di sini, tapi kalau jangan beli yang tiruan tau, nanti Amir akan letak link lah macam mana Amir punya yang beli ni. And then just buka, masukkan and tekan. Pastikan jari tu ke hujung tau. Dia letak kat tempat yang tegak, nanti dia akan ada bunyi and dia akan tunjuk bacaan tu lah. Okay, macam Amir sekarang, kita tu nampak ke tak, oksigen 98 and then dia punya heart rate tu 84. So nanti korang boleh update lah everyday dekat dalam MySejahtera tu. Then reflect untuk diri sendiri lah. Sementara hari kedua ni, semalam is first day quarantine. Memang keluar just for ambil wudu, mandi, bersihkan diri, just tu je. Sebab dalam rumah ni pun yang positif just 2 orang. Yang lain semua Alhamdulillah negatif. Personally for me, I think it is a good, macam bukanlah nak kata bagus kena COVID, tapi dia give some time for me untuk dapat reflect kat diri sendiri lah. Sebab bila kita seorang-seorang kan, Amir baru perasan lah macam some things yang mungkin selama ni aku sendiri leka tak hargai, orang cakap kan, terlepas pandang benda tu. Sebab macam kita tahu pun, sahabat Rasulullah SAW, riwayat Bukhari ada mengatakan bahawa 2 nikmat yang manusia selalu lalai adalah nikmat kesihatan dan masa yang lapang. Kat situ pun aku sendiri rasa lah macam bila dalam keadaan macam ni, seorang-seorang dalam bilik, nikmat kesihatan tu basically adalah satu anugerah daripada Tuhan lah untuk kita sebenarnya, for those yang beragama Islam lah. And masa lapang tu sendiri, bila aku reflect balik, macam aku sebenarnya selama ni kalau aku rasa busy, aku akan macam fikir like kita ada 24 jam, kita yang manage macam mana hidup kita. Tapi bila macam aku nampak lagi lebih sebenarnya, macam bila kita dalam satu bilik kan, kita tak boleh keluar semua. So kita yang tentukan macam 24 jam kita tu apa yang kita buat dalam ni kan. So sebenarnya masa yang lapang tu pun aku nampak ada something mungkin aku selama ni agak alpa. Dan sebenarnya mungkin aku lebih lalai, procrastinate, macam mungkin fokus on dunia lebih ke. A good time lah for me. Mungkin aku selama ni terlepas perkara-perkara sunat, contohnya mungkin solat duha, solat ajat and so on lah. So dalam sakit ni pun sebenarnya dia ada lesson lah yang kita boleh ambil, kita boleh take untuk kita lebih, orang kata, muhasabah diri kita. Jadi kalau contoh kalau korang yang kena tu, why not kita take from the positive side apa yang kita boleh dapat kan. Sebab setiap benda ni pun ada hikmah. Dia like ada sebab. Amir percaya lah setiap benda berlaku ada sebab. Mungkin daripada sudut positif atau positif negatif. Tapi kita sendiri tahu ya, penyakit tu sebenarnya adalah penghapus dosa kan. So it's okay, benda dah jadi. Tapi kita jangan hanya memandang ke belakang lah. So kita sama reflect diri kita, jadi insan lebih baik. Jadi rasanya untuk hari kedua so far tu je. Dan esok pun dah start kelas balik semula, sebab hari ni Ahad kan, weekend. So dah kena work hard semula, dah kena study semula. And so kita tengoklah untuk hari seterusnya macam mana. Assalamualaikum.
Okay, update hari ketiga baru habis kelas. Okay, regarding simptom, Alhamdulillah pening nampaknya dah tak ada sangat, dah berkurang. And untuk sakit tekak pun dah, dia still ada sikit-sikit. Dia bukan sakit tekak macam Amir cakap sebelum ni, dia rasa something lah. Tapi much better lah compare before. And looking forward lagi 4 hari quarantine. Hopefully getting better lah untuk Amir dengan Abah. Ikut hati memang lah orang kata macam kalau boleh nak keluar, kita nak keluar kan. Tapi still lah orang kata ni tanggungjawab lah. Kalau contoh kita keluar, kira kita pentingkan diri. So nothing much untuk hari ni. Just kita update dekat MySejahtera pun asalnya Cat 2 sebab kira ada gejala lah dia tulis. Sebab ada pening kepala dengan sakit tekak pun dikira ada gejala. Tapi now dah tulis dia macam jadi Cat 1. SpO2 pun Alhamdulillah ok, 98. Heart rate pun ok, Alhamdulillah 80, dalam within the normal range. So hopefully harapnya benda ni berterusan lah. And semoga semuanya kembali sihat dan tak ada apa-apa. Aktiviti hari ni sebab dah start hari kelas balik semula. Tapi kelas ni ODL. So macam biasa lah, tadi bagi representation. So far Alhamdulillah, even kena present, manage to did well for me. And after that ada kelas 2 until 5 and so on. And so kita boleh reflect balik kelas untuk esok-esok and lusa ke. So I think itu je untuk hari ketiga perjalanan menjadi seorang pesakit COVID ni. So kita tengoklah macam mana hari-hari yang mendatang. Alright, thank you. Assalamualaikum semua. Jadi kita dah hari keempat dalam experience menjadi seorang pesakit COVID-19. Alhamdulillah getting better so far overall. And tak lupa miss lah update MySejahtera semua. And regarding symptom, overall sebenarnya dah getting better and better lah. Which is pening kepala Alhamdulillah dah tak ada. Batuk tu adalah sikit-sikit, batuk biasa lah. Tak adalah sakit tekak pun Alhamdulillah so far dah tak ada. Macam sebelum ni ada orang kata suara macam dah lain sikit. Tapi Alhamdulillah kan dah ok. Update MySejahtera tak lupa. Untuk kehidupan seharian, so far lagi 3 hari dah nak habis. And ya, mungkin daripada sudut makan tu susah sikit lah. Sebab orang kena hantar makanan depan bilik. Sebab nak elakkan penularan kan. Macam kalau contoh aku sendiri pergi ke dapur ambil makanan, contoh kat rice cooker, lauk semua, banyak lah sentuh bendanya kan. So it's better untuk just orang ambilkan yang hantar depan bilik. Kalau dah letak bagi tahu. So like tak adalah macam bertembung. And kalau nak basuh, pastikan beritahu awal semua. Macam nak pergi basuh, pakai mask, tak lupa sanitize, and pergi basuh lah. And sebab nak elakkan benda daripada terjadi. And so far macam tu je lah kita run dia sepanjang 4 hari ni. And hope dapat selesai dengan lebih cepat lah. Maksudnya selesai secepat mungkin. Sebab dia susah sikit kan. Macam kalau boleh kita tak nak susahkan orang. And pergerakan pun terbatas dalam bilik dah 4 hari kan. Dan Alhamdulillah sebab aku pun ada kerja nak kena buat, nak kena presentation, and then aku pun ada video nak kena edit from pergi trip ni. So ada juga benda yang boleh dibuat sepanjang quarantine ni. Tapi tak apa, still benda kena teruskan. Kita kira sekarang ni dah 4/7, dah lebih half perjalanan lah. Tinggal lagi 3 hari. And hopefully semuanya akan berjalan dengan lancar and kita boleh hidup seperti sedia kala. I think that's all untuk update hari keempat. Okay, so kita tengok untuk hari-hari seterusnya bagaimana. Assalamualaikum guys. Okay, kita dah di hari kelima dalam perjalanan menjadi seorang pesakit COVID-19. So ikutkan jadual, lusa dah habis dah kita punya quarantine and boleh kembali seperti biasalah. Simptom nampaknya macam ada batuk sikit lah hari ni. Dia bukan start hari ni, macam start malam semalam kot. Batuk dia panggil whooping cough ataupun batuk berkahak lah dalam bahasa Melayu dia. Tapi dia tak adalah severe. Dia macam sometimes ada rasa lah. So untuk play safe, just kat MySejahtera update hari ni aku isi je simptom tu ada for batuk and dia jadi Cat 2A sebab ada simptom kan. Tapi tak apa, insyaAllah tak ada apa-apa. Kita tengok dulu, always monitor. SpO2 pun tadi Alhamdulillah ok, 98, 99 macam tu. Heart rate 77 pun ok, dalam range normal yang ditetapkan lah.
And lagi 2 hari nothing much boleh buat. Just teruskanlah apa yang boleh lakukan kan. Buat kerja yang sampai ni kita tak nak procrastinate lah. Sebab even dalam quarantine pun kerja tetap kena jalan. Okay, bukanlah bersyukur, tapi kebetulan sebab sekarang pun tengah ODL. So ya, bila online kan, so kita just buat kerja kita je lah. And sambil-sambil tu jangan lupa Tuhan. Ibadat semua tak lupa kan. Mungkin ni reflection daripada Tuhan untuk kita lebih mengingati. Ada yang terlupa apa-apa ke, mungkin kurang daripada sunatnya ke, daripada wajibnya ada tak sempurna. Macam tu lah. So just that je, tak ada apa pun hari ni. And looking forward lah untuk esok dan lusa. And after that boleh kembali semula seperti sedia kala. So I think that's all untuk day 5. Okay, so kita jumpa esok. Assalamualaikum. Kembali kita ke perjalanan menjadi seorang pesakit COVID-19. Jadi hari ni adalah hari ke-6 quarantine, which is second last day. And sekarang pukul 1.47 petang. Tadi dah check, alhamdulillah SpO2 99%, heart rate 77. So macam boleh tengok kat sini. Okay, and then nothing much lah. Second last day kita dah mula looking forward untuk apa nak buat bila dah habis nanti. Tapi itulah, still dia akan jadi something yang kita ingat lah, iaitu pernah menjadi pesakit COVID-19. Tak ada apa pun hari ni, just kelas pagi tadi. And ni pun kejap lagi ada kelas, kena siap. And hope siapa yang tengok ni having a good day. And siapa yang sama-sama melalui perjalanan COVID-19 ni pun get well soon. Jangan mengalah, sikit lagi kita nak habis dah, InsyaAllah. Itu saja untuk hari ni, tak ada apa, simple. Okay, that's all. Assalamualaikum. Kembali kita ke hari ke-7 ataupun hari terakhir perjalanan dan journey dalam menjadi pesakit COVID-19. Alhamdulillah untuk hari terakhir ni, hari ni hari Jumaat. And untuk oximeter SpO2 98%, heart rate 73. So both of it dalam normal range lah. Hari ni hari Jumaat macam Amir cakap tadi. Since MySejahtera tu masih COVID kan, silah buat kita hari terakhir kan, hari ke-7. So tak dapat lagi sebenarnya Jumaat. But it's okay, sebab nak elak benda daripada lagi menular kan. And insyaAllah esok pagi looking forward untuk tengok MySejahtera tu warna biru semula. And boleh kembalilah dan tamatlah kiranya kuarantin dan perjalanan menjadi seorang pesakit COVID-19. And hari ni pun tak ada apa nak cakap. Dan Amir ingat Amir nak endkan esok lah. Bila MySejahtera tu dah tukar warna biru, so boleh tunjukkan korang buktinya lah. Macam sekarang masih warna merah macam ni. Okay, so I think that's all. Just simple je untuk hari ke-7 ni, sebab kita nak fokus untuk esok kan. Alright, thank you. Assalamualaikum. Okay, sekarang dah pukul 12.25. Okay, pagi tadi bangun-bangun je lepas solat subuh semua. Tengok dah pukul 8. And then refresh lah status. Alhamdulillah dia jadi macam ni. So meaning aku dah habis dah quarantine. Bila dia dah jadi low risk symptom balik, maksudnya dah boleh keluar lah. Tapi still lah follow the SOP, tak nak perkara yang sama berulang. And bila dia dah jadi dia warna biru dekat MySejahtera tu, aku terus lah tukar cadar. Macam kau tengok kan, dah jadi warna lain dah. Macam sebelum ni warna hijau, ni dah jadi warna biru. And then tukar cadar, and then sanitize, tukar apa-apa semua yang boleh lah, supaya change balik kan benda tu, supaya tak ada. And then tadi pun basuh pun semua asing. Alhamdulillah semua dah settle. So nampaknya kita dah di penghujung lah perjalanan menjadi seorang pesakit COVID-19 ni. And for me personally, aku percaya semua orang yang pernah lalui pengalaman sama ni tak nak berulang benda ni. Tapi bila benda dah jadi tu, kita jadikan sebagai satu experience. Sebab experience ni kan kita tak boleh beli dengan duit semua. Kita kena lalui benda tu sendiri. So kita banyak belajar lah. Macam aku cakap dalam part-part yang awal sebelum ni, kita sedar mungkin apa yang kita lalai. Kita lebih menghargai nikmat kesihatan dan masa tu, and jadikan kita seorang yang lebih matang lah. Dan for those yang kena perkara yang sama macam aku kena ni, jangan mengalah, stay strong, get well soon. And follow semua SOP yang telah ditetapkan, macam monitor, stay hydrate, and ambil vitamin C and so on. Aku alhamdulillah personally ada juga standby Panadol semua. Tapi from my own experience,
tak adalah. Tu simptom aku conclude balik aku ada sakit tekak. Mula-mula tu macam unusual kan. Sakit tekak tak lama pun, dalam sehari dua. Pening kepala ada sehari, and ada sel semua. Itu sajalah untuk aku punya experience dan pengalaman menjadi seorang pesakit COVID-19. Dan for me, hopefully personally, semoga pandemik ni cepat berlalu dan kita boleh kembali seperti sedia kala lah. Even though orang kata kita ke arah fasa endemik, tapi sebaiknya kalau benda ni tak ada dan kita seperti sedia kala lah. Rinduan bila macam dulu masa kita zaman-zaman sebelum COVID kan, kita bebas lah ke mana-mana. I mean, penyakit tu ada juga, tapi dia tak adalah macam sampai kita kena macam ni lah. For me personally, sepanjang hidup ni, ini adalah satu pengalaman dan fasa baru lah yang tak pernah ada sebelum ni. Hari ni pun bangun dengan semangat baru dan look for the new journey lah pula selepas ni kan. Kita boleh work hard to achieve the ambition yang kita nak lah. Okay, I think itu saja untuk perjalanan aku, Amir Hafizin, menjadi seorang pesakit COVID-19. Thank you kalau korang tengok sampai sekarang. Don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video.